A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam SKSU Cemerlang Gemilang Terbilang 2022. Salam PKP. Yang dihormati Puan Mazhaniza binti Mak Zain, penolong kanan Hal Awam Murid Sekolah Kebangsaan Sungai Udang selaku PIC kepada program ini. Yang dihormati Barisan Penolong Kanan SKSU, yang dihormati semua guru SKSU, yang dihormati semua ibu bapa atau penjaga murid prasekolah SKSU 2021. Alhamdulillah pada hari ini dapat kita bertemu di alam maya untuk satu program taklimat untuk memberi penjelasan tentang pembukaan sekolah secara PDPR, pembelajaran dari rumah, dan juga prosedur tentang perjalanan sekolah nanti apabila kita boleh bersemuka nanti. Tahniah kepada para ibu bapa sekalian kerana memilih prasekolah Sekolah Kebangsaan Sungai Udang untuk meletakkan anak-anak tuan-tuan menerima pendidikan yang amat asas ini. InsyaAllah sedaya upaya pihak pengurusan SKSU akan memastikan perjalanan prasekolah berjalan dengan baik dan mencapai hasrat kita bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang sedia kita maklum, sekolah tahun ini dibuka dengan cara pembelajaran jarak jauh dulu. Kalau tahun lepas kita bermula dengan bersemuka, kemudian ditutup pada 18 hari bulan Mac. Tapi tahun ini kita bermula dengan pembelajaran dalam maya. Ini adalah kerana telah dibuat oleh kerajaan, iaitu langkah menjaga keselamatan pandemik ini, iaitu kita telah berada dalam zon PKP. Tuan-tuan dan puan-puan, mula tahun ini anak-anak tuan-tuan dan puan-puan berada di pra SKSU ataupun mungkin ada yang tahun kedua. Jadi pada tahun ini nama prasekolah telah kita tukar. Kalau sebelum ini adalah nama bunga, tahun ini kita bermula dengan nama-nama universiti untuk memberi motivasi dan untuk mengenalkan sebenarnya pada anak-anak yang kecil ini target ataupun cita-cita pendidikan kita ialah sehingga ke universiti. Ini adalah permulaan. Nama-nama universiti yang telah terpilih ialah di Melaya kita guna singkatan UM, dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan seterusnya yang ketiga ialah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dengan singkatan UIAM, dan yang keempat ialah Universiti Sains Malaysia atau ringkasnya kita gunakan perkataan USM. Semua empat kelas pra ini adalah sama. Tiada pula kita buat streaming, tapi hanya kita membezakan nama sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan nanti bolehlah bercerita dengan anak-anak bahawa ini permulaan kita untuk menjejakkan universiti-universiti yang ada ni. Tak saya langsung ia akan memberi semangat. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana berusaha sedaya upaya untuk memastikan anak-anak dan puan dapat memasuki prasekolah. Anak-anak tuan-tuan dan puan adalah antara pelajar atau murid yang terpilih sebab permohonan adalah sangat ramai untuk memasuki prasekolah. Walaupun kita ada empat prasekolah ini, jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain adalah yang paling banyak. Kebanyakan sekolah-sekolah lain hanya mempunyai 2 prasekolah, ataupun kalau sekolah yang lebih kecil hanya 1. Tapi kita ada 4. Jadi apa yang nak saya katakan ialah tuan-tuan dan puan hargailah anak tuan dan puan dapat ditempatkan di pra ini. Maksudnya dia bukan satu yang amat mudah ya untuk memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan berjaya bersekolah di sini. Jadi harapan dari sekolah ialah setelah anak-anak tuan-tuan dan puan nanti tamat prasekolah, maka tempatkanlah ia terus, iaitu di tahun 1 nanti terus di Sekolah Kebangsaan Sungai Udang ataupun SKSU ini. Sekolah juga akan bersedia lah jika tuan-tuan dan puan mendapat khidmat
guru-guru prasekolah di sini yang saya rasa sangat cemerlang. Kita ada 4 orang guru prasekolah yang sangat cemerlang, dibantu oleh PPM-nya yang sangat baik. Anak tuan-tuan dan puan mendapat pembelajaran yang baik. Janganlah pula nanti dihantar ke sekolah yang lain. Ya, teruskanlah dia belajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Udang ini. Okay, selepas ini nanti banyak lagi slot yang akan diberikan oleh guru-guru SKSU untuk menerangkan dengan sejelasnya apakah yang patut tuan-tuan dan puan patuhi, ikuti, dan penting dapat memastikan kehadiran anak-anak tuan-tuan dan puan di SKSU ini adalah satu kehadiran yang bermakna, yang sangat baik. Di samping itu, harapan sekolah juga perempuan tidaklah menyerahkan bulat-bulat kepada pihak sekolah untuk mendidik dan memimpin anak-anak tuan-tuan dan puan ini. Sama-samalah kita. Di sekolah ada gurunya yang hanya lebih kurang 4 jam sehari. Sedangkan dia lebih banyak berada di rumah. Jadi apa yang sekolah buat itu, susulilah sepatutnya di rumah. Supaya anak-anak ini terus dapat mencapai apa yang kita hasratkan. Anggaplah mereka hadir ke sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan yang rasmi. Selebihnya tuan-tuan dan puan lah yang kena berusaha. Saya menyeru kepada semua ibu bapa dapat bekerjasama yang terbaik kepada sekolah. Sebarang masalah, tuan-tuan dan puan boleh berjumpa, boleh berurusan dulu dengan pejabat. Sekiranya masalah itu boleh selesai dengan panggilan telefon, selesaikan saja dengan panggilan telefon. Tak perlu datang ke sekolah sebab kita sangat nak menjaga keselamatan. Sangat nak menjaga SOP yang telah ditetapkan. Sekiranya tak boleh diselesaikan secara telefon, barulah boleh datang ke pejabat. Bukan terus ke bilik kelas anak masing-masing. Ya. Datang ke pejabat dulu dan mendaftar diri di pondok guard tadi terlebih dahulu ke pejabat dan nanti pejabat akan tetapkan. Dan satu lagi apa yang saya nampak ialah kehadiran dan waktu balik. Sekolah sangat menuntut untuk anak ini mengikut masa. Bila lagi kalau kita tak latih anak ini mengikut masa? Inilah waktunya. Kalau kita masih lagi menghantar anak lewat, maksudnya anak tidak mengikut masa, dia tidak menepati apa yang sepatutnya. Begitu juga dengan waktu balik. Jangan biarkan guru prasekolah atau PPM prasekolah menunggu lama di pondok untuk menunggu kehadiran ibu bapa mengambil anaknya. Anak-anak ini tengah ataupun sedang sangat aktif. Jadi sangat membahayakan. Jadi kalau balik itu pukul 12, pastikan 11.55 tuan-tuan dan puan dah berada di luar pagar sekolah untuk menerima mereka untuk dibawa pulang. Ya, itu sahaja daripada saya. Teruskanlah tuan-tuan dan puan mendengar taklimat seterusnya daripada guru-guru yang telah ditugaskan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Indah sungguh alam maya, waktu malam cahaya lilin. Salam kenal dari saya. Semoga ukhuwah kekal terjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu bapa, penjaga murid pra SK Sungai Udang yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersua untuk sesi pengenalan 2021. Pertemuan sulung begini menjadi permulaan untuk kita saling berkenalan untuk terus bekerjasama demi kejayaan anak-anak pra Sekolah Kebangsaan Sungai Udang. Saya sebagai penolong kanan hal ehwal murid rasa teruja untuk bertemu dengan anak-anak yang saya rasa semuanya comel-comel belaka. Tahniah diucapkan kerana telah mendapat tempat di pra SK Sungai Udang. Tak lupa juga ucapan terima kasih kerana memilih sekolah ini sebagai lokasi anak-anak untuk belajar mengenai erti persekolahan.
tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Untuk sesi 2021 ini, tentunya semangat dan keterujaan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk memasuki alam persekolahan tidak menjadi realiti kerana berlakunya pandemik COVID-19. Kita sebagai rakyat harus akur dengan arahan kerajaan untuk berada di rumah, terutama anak-anak sekolah, demi memutuskan rantaian COVID-19. Namun begitu, pembelajaran dan pengajaran akan terus kita teruskan. Dan dengan ini, anak-anak tidak akan terputus hubungan dengan pihak sekolah dan terus akan belajar walau bagaimana cara sekalipun. Pelbagai pendekatan pihak sekolah akan cari dan gali demi untuk menyalurkan ilmu kepada anak-anak. Alhamdulillah, dalam kepayahan begini, saya yakin dan percaya para ibu bapa yang budiman akan mampu berganding tenaga, bertukar idea demi untuk kejayaan anak-anak. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan selamat datang pada murid pra SK Sungai Udang. Semoga anak-anak pra sekolah terus bersemangat belajar dan dapat membiasakan diri dengan norma baru. Ayuh kita bersama-sama dengan SK Sungai Udang yang cekap dan efektif, dan kejayaan Sekolah Kebangsaan Sungai Udang kita realisasikan bersama ke arah sekolah yang cemerlang, gemilang dan terbilang tahun 2022. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Abdul Halim bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Udang. Yang dihormati Puan Mas Haniza binti Mak Zain, Guru Pelakanan Hal Ehwal Murid. Okey, saya akan teruskan taklimat pagi ini dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan pengurusan prasekolah. Okey, kita teruskan pada taklimat yang pertama berkaitan dengan peraturan dan pengurusan prasekolah. Saya teruskan taklimat dengan pengenalan yang pertama, Jawatan Kuasa Induk Prasekolah SK Sungai Udang. Dipengerusikan oleh Encik Abdul Halim bin Ahmad selaku Guru Besar, Timbalan Pengerusi Puan Mas Haniza binti Mak Zain, Perlengkanan Hak Ehwal Murid, Naib Pengerusi Puan Nur Syahimah binti Nordin, Perlengkanan Kurikulum, Puan Nuhaimah binti Awang, Perlengkanan Petang, dan Encik Muhammad Hafiz bin Damanuri, Perlengkanan Kurikulum. Okey, terdapat 4 kelas di SK Sungai Udang. Prasekolah yang pertama ialah Prasekolah Universiti Malaya di bawah kendalian Cikgu Cik Rosina binti Cik Lah dan dibantu oleh Puan Zaliha binti Muhammad Usnan. Seterusnya, Pra-Universiti Kebangsaan Malaysia dikendalikan oleh Puan Zainah binti Asmawi dan dibantu oleh Cik Nur Fadilah binti Abdul Razak. Yang ketiga, Prasekolah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dikendalikan oleh Puan Najihah binti Zakaria dan dibantu oleh Puan Asrinah binti Asman. Dan prasekolah yang terakhir ialah Prasekolah Universiti Sains Malaysia dikendalikan oleh Puan Nur Hasmidah binti Tubi. Okey, buat masa ini masih belum ada lagi pembantu pengurusan murid. Okey. Seterusnya, guru pendidikan Islam yang terlibat dalam pendidikan prasekolah di sekolah ini ialah Pra-Universiti Malaya dan Pra-Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Puan Nurul Auni binti Jasni, Pra-Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Sains Malaysia, Puan Juliana binti Surimin. Seterusnya, berkaitan pula dengan beberapa peraturan yang berkaitan dengan prasekolah Sekolah Kebangsaan Sungai Udang. Peraturan pertama, kehadiran murid adalah wajib setiap hari kecuali cuti umum. Okey, yang kedua, murid perlu tiba di sekolah sebelum waktu persekolahan bermula. Seperti berikut, hari Isnin bermula 7.20 pagi hingga 12.30 hari. Hari Selasa hingga Khamis 7.30 pagi hingga 12.30 hari. Hari Jumaat 7.30 pagi hingga 11.30 pagi. Okey, kenapa hari Isnin tidak selari dengan hari-hari yang lain? Bermula awal sebab hari Isnin biasanya murid-murid prasekolah akan terlibat dengan perhimpunan sekolah. Okey. Bagi sekiranya sekolah akan dibuka kelak,
Sekolah masih terikat dengan SOP pembukaan prasekolah. Jadi perhimpunan tidak akan diadakan di kawasan terbuka, perhimpunan akan diadakan di dalam kelas lah. Okey, yang ketiga, ketidakhadiran murid perlu dimaklumkan berserta surat makluman berserta sijil pesakit. Okey, kita teruskan dengan peraturan yang keempat. Waris wajib mengambil anak pulang pada jam 12.30 hari. Okey, saya mohon ibu bapa jangan lewat ambil murid. Jika adakah kecemasan, mohon maklumkan pada guru atau pembantu pengurusan murid. Okey, yang kelima, maklumat ibu bapa penjaga perlu lengkap dan benar. Okey, sekiranya semasa tuan-puan memohon mengisi borang permohonan itu ada berapa maklumat yang berubah. Okey, tuan-puan masih boleh mengemas-kini maklumat dengan memberitahu kepada guru kelas yang terlibat ya. Okey, yang keenam, sebarang permasalahan boleh berhubung terus melalui pihak sekolah, guru kelas dan bukannya mengambil tindakan sendiri. Ni saya bagi contoh, okay, sekiranya anak tuan-puan mengadu bergaduh dengan rakan, barang hilang. Okey, tuan-puan boleh mengadukan masalah kepada guru kelas. Okey, bukannya mengambil tindakan sendiri, memarahi murid yang terlibat. Okey, macam tu. Okey, seterusnya nombor 7, nombor telefon ibu bapa perlu diberikan pada guru. Okey, sekiranya nombor telefon bertukar, tolong beritahulah pada guru ya. Penting ni sebab apa? Saya bagi contoh kalau anak tuan-puan demam. Okey, kami akan telefon tapi nombor telefon telah bertukar. Okey, jadi benda tu akan menimbulkan lagi masalah yang lain pula nanti. Okey, yang ke-8, sarapan dan kudapan disediakan. Okey, seterusnya yang ke-9, murid perlu membawa bekal air masak ke sekolah setiap hari. Okey, tolonglah tulis nama dekat botol anak tuan-puan ya. Okey. Okey, dan perlu diingatkan air manis kami tidak benarkan sebab sekiranya kalau air tumpah senang bagi pembantu pengurusan murid untuk membersihkan. Okey, yang ke-10, maklumkan pada guru atau PPM sekiranya anak tuan-puan menghadapi alahan. Okey, penting ni untuk mengetahui sebab anak tuan-puan akan makan di sekolah. Okey, bahan masakan tu penting untuk kami tahu sekiranya ada anak murid yang tak boleh makan sesuatu makanan. Itu yang penting tu sebab kita tak nak nanti ada murid yang keracunan makanan, cirit-berit, muntah-muntah. Okey puan-puan? Okey, peraturan seterusnya, peraturan yang ke-11, apa yang perlu dibawa ke sekolah? Okey, yang boleh dibawa ke sekolah ialah beg sekolah, pakaian salin sepasang, alat tulis seperti pensel, pemadam, pensel, warna dan pembaris. Okey, walau bagaimanapun, perkara yang ke-11 ini masih sekiranya sekolah dibuka kelak akan ada beberapa perkara yang baru lah ya. Mungkin berubah, dia bergantung kepada perubahan semasa. Okey, kami akan maklumkan kemudian. Okey, yang ke-12, pastikan murid tidak membawa barang-barang ini ke sekolah. Barang-barang yang saya maksudkan ialah barang-barang yang tajam seperti gunting, jarum peniti, okay, yang lagi gam, permainan daripada rumah, buku-buku latihan di rumah atau buku daripada jadikan lama dan juga bekalan makanan. Kenapa saya tak bagi bawaan semua? Sebab kalau contohnya bekalan makanan ni budak bawa makanan, mungkin kawan teringin tapi kawan tak bagi. Lepas tu makan berlaku gaduhan. Jadi akan menyukarkan guru lah kat situ menyebabkan terganggunya proses pengajaran dan pembelajaran nanti. Okey, kita teruskan pada peraturan yang ke-13. Sila tulis nama anak-anak pada setiap barang peribadi seperti kasut dan stokin. Ini mengikut pengalaman kami lah guru-guru. Anak tuan-puan tidak akan mengaku stokin yang telah dibuka untuk pergi ke tandas. Contohnya itu adalah stokin mereka. Waimah, sekiranya mereka meninggalkan seluar dalam di tandas pun, mereka tidak akan mengaku itu seluar dalam mereka. Jadi untuk memudahkan kami, tuan-puan tulislah nama pada setiap barang peribadi anak tuan-puan. Okey, peraturan seterusnya, murid tidak dibenarkan memakai barang kemas dan aksesori hiasan diri ke sekolah. Okey, sekiranya anak tuan-puan hendak memakai ikat rambut ataupun hendak memakai cekat rambut, okey, masih boleh memakainya tetapi warna yang dibenarkan ialah warna hitam. Okey, berikut adalah rutin dan jadual persekolahan. Okey, murid-murid akan bermula pada pukul 7.30 pagi hingga 8 pagi dengan sarapan. Okey, pukul 8 hingga 8.20 pagi, rutin harian. Okey, guru-guru akan mengambil kedatangan anak perempuan. Okey, 8.20 hingga 10 pagi, aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
pukul 10 hingga 10.30 pagi, rehat. Okey, 10.30 hingga 11.50 pagi, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir pada pukul 11.50 hingga 12 pagi, okey, aktiviti refleksi di antara guru dan murid berkenai keseluruhan aktiviti pembelajaran pada hari tersebut dan aktiviti penamat untuk mengemas kelas. Okey. Okey, peraturan kekemasan murid prasekolah adalah seperti berikut. Okey, peraturannya sama juga dengan murid-murid perdana ya. Okey, rambut murid lelaki, depan panjang rambut tu tak bolehlah melebihi bulu kuning. Bulu kening ya. Okey, lepas tu sebelah rambut tidak boleh menutup telinga. Okey, sideburn tidak boleh melepasi garisan tengah hidung. Okey, rambut belakang juga tidak boleh melebihi 1,5 inci dan mesti di atas paras kepala baju lah. Okey. Okey, dekat rajah ni tuan-puan boleh tengok pandangan hadapan, pandangan sisi, okey, pandangan belakang. Okey, untuk murid perempuan sekiranya tidak memakai tudung, okey, rambut bolehlah diikat kemas, okey, sepit dengan kemas. Okey, dan rebin putih atau hitam saja seperti mana yang telah saya sebutkan tadi ya. Okey. Rambut di hadapan pula tak boleh melepasi paras alis mata. Okey, okey, kalau bagi yang pakai tudung tiada masalah, tapi untuk penggunaan anak dalam tudung pakailah anak tudung berwarna putih. Okey, berikut saya akan terangkan tentang prosedur operasi standard pembukaan prasekolah. Okey, ini walau bagaimanapun kita masih bergantung kepada keputusan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Pendidikan Malaysia lah ya. Jadi kita tunggulah pengumuman bila sekolah akan buka. Okey, walau bagaimanapun saya akan teruskan beberapa prosedur operasi standard ataupun yang kita sebut SOP tu ya. Okey, yang pertama, memastikan anak jagaan berada dalam keadaan benar-benar sihat sebelum hadir ke kelas prasekolah. Okey, anak jagaan yang tidak sihat tidak akan dibenarkan hadir. Okey, kalau hadir pun kami akan telefon, kami minta tuan-puan ambil. Okey, kami akan mengecek suhu. Okey, bila tengok suhu dah tunjuk demam, kami akan telefon lah untuk bawa balik. Okay. Memastikan anak jagaan menjaga kebersihan diri. Okay. Menghantar dan mengambil anak jagaan mengikut waktu yang ditentukan. Okay. Menggalakkan anak jagaan memakai pelitup muka. Okay. Anak-anak yang berimuniti badan rendah mesti sentiasa memakai pelitup muka. Manakala anak jagaan yang tak boleh mengurus pemakaian pelitup muka tidak perlu memakainya. Sebab kanak-kanak ni kadang bila di sekolah mereka akan tanggalkan, okay? Jadi ibu bapa kena perlu beri penekanan tentang cara-cara memakai pelitup muka yang betul. Okay? Yang kelima, mematuhi tata cara pelawak masuk ke premisi sekolah. Ini untuk ibu bapa lah, okay? Semasa menghantar anak tuan-puan, okay, sekiranya ada masalah kecemasan nak ambil anak yang telah dihantar ke prasekolah, tuan-puan hendaklah pergi ke punduk jaga, okay, tulis nama, okay, ambil suhu semua. Okay, baru pihak yang bertugas sana benarkan tuan-puan masuklah ya. Okay, pakaian rasmi murid prasekolah, murid lelaki kemeja T warna putih, berkolor lengan pendek. Okay, seluar treknya seluar trek panjang warna hitam, kasut hitam dan berstokin hitam. Okay, bagi murid perempuan, kemeja T warna putih, berkolor lengan panjang, berseluar trek panjang warna hitam, kasut hitam dan berstokin hitam. Okey, walau bagaimanapun tudungnya masih berwarna putih ya. Okey, ini ialah rajah menunjukkan pakaian rasmi murid prasekolah. Okey, pakaian boleh didapati di Koperasi SK Sungai Udang lah. Okey. Okey, kita menjual pakaian khas. Pakaian ini berwarna putih. Okey, ada cop sekolah. Jadi ibu bapa tak perlu beli lancana sekolah lah. Okey. Okey, pakaian ni kalau boleh, kita wajibkan semua murid mesti memakai pakaian rasmi prasekolah SK Sungai Udang dan beli sekurang-kurangnya sepasang sahaja. Okay? Pakaian ni wajib dipakai pada hari Isnin ataupun sekiranya ada majlis-majlis rasmi sekolah lah. Okay, berharga ringgit Malaysia RM40. Okay, bagi satu set baju dan juga seluar. Okay? Seluar berwarna biru. Okay, perbezaan dengan pakaian yang kita beli kat luar ialah ada label nama prasekolah SK Sungai Udang pada belakang baju dan juga pada seluar trek lah. Okey, cikgu boleh ke kita beli pakaian di luar? Di kedai luar ya? Boleh. Tapi masih mengikut peraturannya ya, berwarna putih. Okey, macam saya tegaskan tadi, pakaian yang kita tunjukkan pada rajak ini cukup diwajibkan beli sehelai sahaja. Okey?
Okey, Raja, seterusnya berkaitan dengan pemakaian kasut dan stokin. Okey, pada tahun 2021, okey, telah berkuat kuasa sepenuhnya. Pakaian bagi kasut hendaklah berwarna hitam dan juga stokin juga kita wajibkan memakai warna hitam ya tuan-tuan. Seterusnya saya teruskan taklimat ini dengan beberapa penerangan mengenai kurikulum prasekolah. Okey, apakah kurikulum yang digunakan? Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, kurikulum yang digunakan adalah merujuk kepada kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Okey, kita akan merujuk satu dokumen yang dinamakan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey, berkenaan kerangka kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Okey, kurikulum prasekolah kebangsaan menekankan kepada 6 tunjang utama. Okey, yang pertama komunikasi. Komunikasi ini murid-murid akan didedahkan dengan pendedahan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Okey, komunikasi ini akan melibatkan kemahiran dalam penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, seterusnya tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Okey, murid-murid akan diberi pendedahan bagaimana penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai-nilai murni. Okey, seterusnya tunjang kemanusiaan. Apa yang kami akan dedahkan kepada anak tuan-puan ialah mengenaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan isu-isu globalisasi. Okey. Okey, seterusnya berkenaan penghayatan semangat patriotisme dan juga perpaduan. Okey, tunjang yang seterusnya ialah keterampilan diri. Okey, dalam tunjang ini kami akan mendedahkan anak tuan-puan bagaimana pemupukan kepimpinan dan sasiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kurikulum prasekolah. Okey, seterusnya perkembangan fizikal dan estetika, perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesihatan diri. Okey, kami akan ada satu slot anak tuan-puan akan dibawa untuk keluar kelas untuk mengadakan aktiviti di luar kelas. Okey, atau lebih senior, lebih dekat dikatakan aktiviti pendidikan jasmani. Okey, kenapa dilaksanakan? Ia bagi memupuk daya imajinasi, kreativiti, bakat kanak-kanak. Okey, yang terakhir ialah tunjang sains dan teknologi. Anak tuan-puan akan didedahkan dengan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap yang berkaitan dengan sains. Okey. Okey, berikut adalah apa yang murid prasekolah belajar di kelas prasekolah. Okey, bagi yang pertama berkenaan tunjang komunikasi iaitu bahasa Malaysia. Okey, anak tuan-puan akan didedahkan dengan kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan memahami ayat mudah, kemahiran menulis perkataan, frasa dan juga ayat mudah. Okey, bagi tunjang komunikasi bahasa Inggeris, okey, kemahiran yang akan didedahkan ialah listen and speaking skills, reading skills dan writing skills. Okey, tunjang yang ketiga sains awal. Okey, objektifnya ialah kemahiran saintifik dan berfikir secara kreatif dan kreatif. Okey, murid didedahkan dengan tema-tema yang berkaitan dengan sikap saintifik dan pemupukan nilai murni. Okey, contohnya dalam tema alam hidupan, alam bahan, alam fizikal. Okey, kita akan didedahkan anak-anak tuan-puan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan alam sekitar, penjagaan alam sekitar. Okey, yang seterusnya ialah tunjang matematik awal. Okey, bila matematik ini kita sebut mestilah berkaitan dengan konsep pranombor. Okey, contohnya padanan satu dengan satu, perbandingan, seriasi, pola, jisim, isi padu dan keluasan dan juga perkara yang berkaitan dengan konsep nombor dan operasi nombor. Okey, tunjang yang kelima, tunjang fizikal, aktiviti fizikal dan main bebas. Okey, penekanan akan diberikan kepada kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar dan juga kemahiran manipulatif. Okey, selain itu, tunjang fizikal ini akan memberi pendedahan anak tuan-puan kepada pergerakan berirama. Okey, dan seterusnya bagi pendidikan fizikal pula, anak tuan-puan akan didedahkan dengan kesihatan reproduktif dan sosial. Okey, apa maksudnya tu? Okey, kesihatan reproduktif dan sosial ini adalah berkenaan kesedaran mengenai kesihatan, keselamatan dan penjagaan diri.
Okey, tunjang yang keenam pula ialah tunjang fizikal dan estetika. Okey, tunjang fizikal dan estetika, murid akan diberi pendedahan tentang muzik, okey, drama serta seni visual. Okey, seni visual ni kalau dalam bahasa kita dahulu ialah pendidikan lukisan lah ya. Okey, yang ketujuh, tunjang kemanusiaan. Murid-murid akan belajar berkenaan diri dan keluarga, saya dan komuniti, Malaysia dan negara saya dan warisan budaya, saya dan sekitar dan saya dan dunia. Okey, yang seterusnya tunjang keterampilan diri. Keterampilan diri ni kita akan mendedahkan anak topan tentang bagaimana cara mengenali dan mengurus emosi diri sendiri, bagaimana mencapai emosi yang positif serta bagaimana membina kemahiran sosial di antara kawan-kawan, kemahiran sosial di antara guru dan juga warga negara sekolah. Okey, seterusnya tunjang pengurusan sisa pekerjaan dan amalan 3R. Okey, pengurusan sisa pekerjaan dan amalan 3R ni akan disepadukan dengan mata pelajaran lain lah ya. Okey, dalam masa Melayu ataupun dalam awal sains. Okey, guru akan sisipkanlah tajuk ini dalam mata pelajaran yang saya sebutkan tadi lah ya. Okey, dia merangkumi pengurusan sisa pekerjaan, amalan 3R, okey, secara praktikal. Okey, yang seterusnya pendidikan keselamatan jalan raya prasekolah. Okey, ini adalah satu kurikulum yang baru. Okey, baru diperkenalkanlah pada tahun 2021 ya. Okey, ia akan memberi penekanan kepada nilai dan amalan dan elemen PKJR yang sesuai dan berkait rapat dengan kehidupan seharian murid prasekolah. Okey. Apa yang ditekankan dalam pendidikan keselamatan jalan raya prasekolah ialah tentang nilai bahawa jalan raya adalah milik semua, adab dan tingkah laku menaiki kenderaan, amalan selamat dan juga berjalan kaki. Okey. Okey, baiklah sekarang kita lihat bagaimanakah peruntukan jadual waktu mengikut kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Okey, kita rujuk pada peruntukan masa seminggu bagi sekolah yang menggunakan bahasa pengantar pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Melayu. Okey. Okey, itu yang kita gunakan lah ya di Prasekolah SK Sungai Udang. Okey, bahasa Melayu selama 60 minit seminggu, bahasa Inggeris 60 minit seminggu. Okey, aktiviti luar 120 minit, pendidikan Islam 120 minit, matematik awal 40 minit, pembelajaran bersepadu 800 minit. Okey, jumlah pembelajaran sehari di prasekolah ialah 1200 minit. Okey, apa dia pembelajaran bersepadu? Okey, pembelajaran bersepadu ini merangkumi semua mata pelajaran. Okey. Okey, kita sambung lagi. Okey, bagaimana penilaian dibuat? Okey, tajuk ni lebih sinonim dengan pertanyaan macam ni. Tuan-puan, cikgu prasekolah tak ada periksa ke? Okey, saya terangkan apa dia penilaian dilaksanakan di kelas prasekolah. Okey, yang pertama ialah prasekolah memang tidak melaksanakan peperiksaan. Okey, ia adalah menjadi satu kesalahan sekiranya guru mengadakan peperiksaan untuk murid prasekolah lah ya. Okey, kaedah yang kita jalankan ialah kaedah pentaksiran iaitu penilaian secara berterusan melalui lisan, hasil kerja, projek dan tingkah laku pemerhatian berterusan. Okey, maksudnya di sini guru-guru akan melihat anak tuan-puan perkembangannya akan dilihat setiap hari. Okey, contohnya kalau dalam lisan, okey, hari pertama permulaan sekolah, cikgu tengok anak tuan-puan senyap je, okey. Okey, dalam bulan 3, bulan 4 dia dah mula bercakap, dah mula angkat tangan. Okey, jadi dekat situ ada markah yang akan guru berikan. Okey. Okey, dengan penilaian juga dilihat berdasarkan hasil kerja. Okey, kalau contohnya kalau mewarna, okey, 3 bulan yang pertama bila cikgu bagi kertas untuk mewarna, murid-murid mewarna contohnya sampai keluar garisan. Okay. Tapi bila masuk bulan yang ke-6 sekolah, dia dah boleh mewarna mengikut ruang yang diberi. Okey, itulah maksud yang kaedah pentaksiran tadi. Okey, kaedah yang digunakan berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Okey, maksud kat sini
prasekolah ni dia tidak melaksanakan peperiksaan disebabkan tidak mahu wujudnya satu perbandingan antara murid-murid. Okey, maksudnya di sini kita melihat anak tuan-puan ini bahawa setiap murid yang datang dan hadir ke prasekolah ini mempunyai kelebihan masing-masing. Okey. Kalau dulu bila keluar peperiksaan kita bila keluar peperiksaan je akan ada keputusan peperiksaan. Bila kita tengok keputusan peperiksaan, okey, ada anak murid yang akan diberi nombor berdasarkan mata pelajaran lah kan. Okey, apa yang telah mereka jawab dalam kertas peperiksaan. Okey, nombor 1, murid sekian, murid 2 sekian, sampailah kalau kelas tu ada 30, nombor yang akan ada ialah nombor 1 sampai 30. Okey, di sini akan wujud perbandingan. Perbandingan macam mana maksud saya? Okey, perbandingan ni begini. Okey, ibu bapa tu itu sendiri akan rasa anak saya tak pandai, anak saya tak tahu membaca, anak saya lemah matematik. Sebab itu kita gunakan penilaian berasaskan pentaksiran yang saya sebutkan tadi. Okey, bukan perbandingan antara murid. Okey, setiap murid ada kelebihannya, ada sesuatu bahagian yang anak tuan-puan sebenarnya memiliki kelebihan. Okey, tiada peperiksaan ni, tiada peperiksaan kertas dan pensel. Kertas dan pensel tu maksudnya anak tuan-puan menjawab kertas lah. Okey, dan diberi markah. Okey, tu kita tidak akan adakan lah ya. Okey, berkesempatan di sini, walau bagaimanapun, peperiksaan memang kita tidak jalankan, namun kami guru-guru berharap ibu bapa dapatlah membantu kami memantau bacaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris anak-anak secara berterusan. Di kelas kami akan lakukan penilaian. Okey, di rumah ibu bapa latih tubi semula anak tuan-puan lah. Okey, pengalaman kami lah bila anak tuan-puan ni dipantau di rumah, mereka akan boleh membaca dengan baik. Itu pengalaman kami lah yang melihat anak tuan-puan yang sekiranya diberi penekanan bacaan di rumah setelah bacaan dilakukan di sekolah. Okey, berkenaan bagaimana pentaksiran dibuat, ia adalah satu proses dan kaedah pentaksiran yang tidak terlalu rumit untuk kita laksanakan pada anak tuan-puan ni. Okey, maksud saya murid-murid tidak akan melalui satu proses yang rumit lah. Okey, itu semua guru yang akan laksanakan. Okey, bagaimana? Ialah ada melalui pengumpulan data, data dianalisis, dengan merekod, melalui contoh-contoh seperti senarai semak. Contohnya begini kalau guru akan menunjukkan satu senarai semak, penguasaan kemahiran membaca. Cikgu akan senaraikan nama dan anak tuan-puan diberi penilaian dengan memanggil anak tuan-puan secara persendirian. Dan di situ cikgu akan menilai di tahap mana anak tuan-puan telah menguasai kemahiran pembacaan. Dan contoh lain melalui skala kadar, rekod anekdot, rekod berterusan. Pemerhatian dilaksanakan dari permulaan sekolah hingga hujung tahun lah. Satu portfolio akan diwujudkan bagi setiap murid. Maksudnya akan ada satu file lah yang kita akan wujudkan dalam setiap murid. Murid-murid prasekolah ini akan diberi satu skala perkembangan murid. Ini adalah satu bentuk penilaian pemarkahan yang guru-guru berikan kepada murid. Ialah satu standard prestasi prasekolah yang sama di seluruh Malaysia. Kita beri skor bagi tahap penguasaan. Skor yang pertama tahap menguasai dengan simbol TM. Bermaksud cirinya ialah murid tahu dan boleh buat sendiri dengan baik secara bertata susila. Skor yang kedua sedang maju, murid tahu dan boleh buat dengan bimbingan. Yang ketiga belum menguasai. Tetapi murid tahu beberapa perkara asas yang minimum berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat sendiri, masih memerlukan bimbingan. Melalui skor yang kita berikan ini, murid-murid walau bagaimanapun mesti akan dapat sesuatu lah dengan pelajaran yang diikuti di sekolah. Bila kalau kita tengok kriteria ni semua mesti ada murid-murid mengetahui. Cuma bezanya boleh buat sendiri, boleh buat dengan bimbingan ataupun boleh buat
sendiri dengan baik secara bertata susila. Okey, baiklah, kita akan tengok apakah perancangan aktiviti prasekolah 2021. Okey, perancangan yang utama sekali ialah program membaca bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, ini kita akan laksanakan bermula awal persekolahan lah. Okey, ada kemahiran-kemahiran yang kita akan tekankan bagi mencapai objektif murid boleh membaca bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, yang kedua, lawatan sambil belajar. Okey, lawatan sukaneka prasekolah, sambutan hari lahir, jamuan hari raya, jamuan akhir tahun, okay, hari graduasi prasekolah, hari perkemahan sehari prasekolah, hari kanak-kanak dan latihan kebakaran. Okey, walau bagaimanapun kesemua perancangan aktiviti yang kita rancangkan ini, okey, yang bermula daripada nombor 2 hingga ke 10, masih pelaksanaannya masih bergantung kepada situasi pandemik yang kita semua hadapi pada masa sekarang lah ya. Okey, kita sampai di hujung taklimat. Sebelum saya mengakhiri taklimat ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua ibu bapa untuk mengikuti taklimat prasekolah pada hari ini. Saya juga memohon maaf sekiranya terdapat kekasaran bahasa dan kesilapan semasa saya menyampaikan taklimat tadi. Yang baik itu dari Allah, yang kurang itu dari kelemahan kita sebagai manusia. Namun kita atasi dengan doa, usaha dan tawakal. Okey, itu saja untuk taklimat pada ini. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Abdul Halim bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Udang. Yang dihormati Puan Mazhani Zaid binti Mak Zain, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati guru-guru penolong kanan, barisan guru-guru dan PPM Prasekolah SK Sungai Udang. Seterusnya, ibu bapa penjaga murid-murid Prasekolah SK Sungai Udang yang dihormati sekalian. Baiklah, saya mulakan taklimat dengan pengenalan PDPR. PDPR ialah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Itu maksud PDPR. Ini ialah salah satu alternatif pembelajaran norma baharu, di mana PDPR boleh dijalankan dalam talian, luar talian ataupun offsite. Dan PDPR membolehkan murid belajar secara optimum. Okey, untuk pengetahuan, semua maklumat berkenaan PDPR akan kami salurkan dalam grup WhatsApp rasmi kelas masing-masing. Okey, jadi mohon semua ibu bapa peka pada setiap pengumuman yang ada dalam grup. Okey, kaedah PDPR yang kami rancangkan adalah pembelajaran secara modul. Dan kami juga berharap ibu bapa sudah bertindak untuk mengambil modul yang kami sudah sediakan dalam Dropbox di galeri sekolah. Baiklah, seterusnya, bermula 20 hari bulan 1 hingga 5 hari bulan 2 adalah minggu orientasi. Okey, minggu orientasi adalah minggu di mana anak-anak kita bersuai kenal dengan guru, dengan sekolah dan rakan-rakan. Jadi, aktiviti yang menyeronokkan bagi memberi motivasi kepada anak-anak untuk belajar telah kami rancangkan. Okey, minggu orientasi memberi penekanan berkaitan emosi anak-anak dan kemahiran motor halus yang sangat penting untuk menguatkan otot jari dan bersedia dengan aktiviti pratulis. Di sini, kami sangat memerlukan kerjasama daripada ibu bapa untuk bersama anak-anak dalam setiap sesi PDPR. Sentiasalah beri galakan kepada anak-anak, pujilah anak-anak walaupun kecil perubahan positifnya. Baik, kita bergerak kepada garis panduan sesi PDPR Prasekolah SK Sungai Udang. Yang pertama, sediakan ruang belajar dan peralatan pembelajaran untuk anak di rumah. Pastikan alat tulis dan peralatan pembelajaran lain mencukupi di rumah. Okey, contohnya kita sediakan pensel warna, pemadam, pembaris, gunting, gam, kertas warna dan lain-lain yang akan dimaklumkan dalam grup oleh guru kelas. Okey, seterusnya, ibu bapa juga perlu sediakan telefon bimbit atau laptop atau komputer untuk sesi PDPR di rumah. Okey, seterusnya, kita pastikan anak-anak duduk di kerusi dan melakukan tugasan di meja atau tempat belajar di rumah. Mungkin agak sukar untuk anak-anak 6 tahun kerana mereka sangat aktif. Tapi kita cuba untuk latih anak-anak paling kurang duduk 10 hingga 15 minit berada di kerusi untuk menjalankan tugasan mereka. Seterusnya kita pergi kepada garis panduan kedua, iaitu ibu bapa sebagai pemudah cara.
Okey, di sini ibu bapa dan penjaga akan bertindak sebagai pemudah cara ketika anak menjalani sesi PDPR di rumah. Pastikan anak-anak mengikuti PDPR dan laksanakan tugas yang diberikan dalam grup WhatsApp. Untuk pengetahuan semua, guru-guru perlu melaporkan kehadiran anak-anak dalam sesi PDPR dan kehadiran ini direkod setiap hari. Okey, macam mana kita nak tengok kehadiran? Jika online mungkin lebih mudah. Kami boleh terus kira kehadiran. Tapi jika offline, kami minta kerjasama ibu bapa untuk melaporkan tugasan anak-anak pada guru kelas setiap hari. Okey, seterusnya kita pergi pada garis panduan ketiga iaitu tugasan PDPR. Okey, di sini ibu bapa perlu pastikan anak-anak melakukan tugasan PDPR yang diberikan oleh guru. Tugasan PDPR yang telah siap perlu disimpan dan perlu dihantar kepada guru kelas apabila sesi persekolahan dibuka nanti. Okey, jadi saya minta kerjasama ibu bapa untuk sediakan fail khusus untuk tugasan PDPR di rumah. Baiklah, sekian saja taklimat ibu bapa prasekolah SK Sungai Udang bagi sesi 2021 untuk kali yang pertama. Saya selaku wakil jawatan kuasa taklimat memohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakselesaan sepanjang taklimat norma baharu ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu wujud daripada kelemahan saya sebagai makhluk Allah. Bersama-sama kita doakan agar pandemik COVID-19 yang melanda negara kita beransur pulih dan anak-anak kita dapat belajar dengan lebih baik di sekolah. Jika ibu bapa ada sebarang masalah ataupun persoalan, boleh ajukan kepada guru kelas masing-masing melalui aplikasi WhatsApp. InsyaAllah kita cuba bincangkan dan selesaikan masalah bersama. Dengan ini saya sudahi taklimat kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.